Ketebalan cengkerang ni kita ikut standard lah. Dia tak tebal sangat, dia tak nipis sangat. Ada kualiti tahan lasak lah. 3 lapis lah. So memang tahan, memang selamat. Jadi ada kawan-kawan kata dia boleh buat. Jadi saya jumpa dengan dia, saya terangkan macam mana nak buat. Saya tunjukkan gambar, saya nak macam ini. Tapi alhamdulillah lah, dia buat kali pertama terus menjadi. Dispatch Rider British World War II sebiji. Kepakaran membaiki dan mengecat semula atau restorasi sesebuah helmet adalah perkara yang jarang didengari. Namun, ia menjadi punca rezeki buat pemuda kelahiran ibu kota Kuala Lumpur ini. Kalau ada sesiapa di luar sana punya helmet tapi dalam keadaan yang dah rosak, tali dah putus, padding dalam dah rosak, saya galakkan orang berjumpa dengan E-Joy, baik pulih balik menjadi helmet yang seperti baru. Dia mempunyai kepakaran untuk membuat itu. Muhammad Azizul Azmi yang mesra disapa E-Joy mula membaiki topi keledar klasik keluaran tahun 80-an ini sejak tahun 2017. Kepakaran yang diperolehi adalah hasil telahan pelajaran ketika dia mengambil jurusan teknologi pembuatan di sebuah institusi pengajian tinggi di Port Dickson, Negeri Sembilan. Sebelum berkecimpung di dalam dunia permotoran dan membaiki topi keledar, E-Joy pernah melakukan beberapa pekerjaan sebelum ini di sektor perindustrian dan jualan langsung. Namun kerana minat untuk mengusahakan perniagaan sendiri, dia nekat berhijrah ke sektor pembuatan yang dekat dengan jiwa dan minatnya. Dia ambil masa, saya belajar daripada pengalaman sikit demi sedikit. Tak semua yang saya terus dapat, tapi saya belajar sikit-sikit lah. So start 2017 yang betul-betul saya buat helmet ni. So dekat situlah saya belajar repair dulu. Kebanyakannya saya repair helmet yang era tahun 80-an, 90-an. Tapi semuanya helmet yang lama lah. Sebelum ini, topi keledar yang dihantar kepada E-Joy untuk direstorasi adalah dari pelanggan di sekitar Kuala Lumpur. Berikutan perkongsian di media sosial, terdapat juga pelanggan dari negeri lain yang menghantar helmet secara pos. Permintaan untuk restorasi pula adalah pelbagai. Selalu yang repair, first kali orang akan repair padding helmet tu lah. Dia punya span, dia punya kain. Selalu yang selalu rosak pun bahagian tu lah. Kemudian part yang lain lah, getah, tali ataupun dia punya cat dia. Kalau helmet original tu, diorang jarang nak repaint lah pasal cat tu original kan. Kalau dah teruk sangat baru kita buat yang colour lain. Ahmad Fazil Tun yang selesa disapa Pak Din oleh E-Joy dan rakan-rakan merupakan rakan kongsi dalam perusahaan restorasi topi keledar. Dia menggalas tugas menyembur cat untuk E-Joy di samping mempunyai perniagaan sendiri menyembur kenderaan. Saya main buat cat kereta lah. Cat kereta. And then helmet ni ke partner dengan E-Joy lah. Asal dia kawan atau kawan. Dia tanya kawan tu, nak belajar nak buat cat ke macam nak cat sikit. Dari situlah kita sembang-sembang pun semua. So kita ajar dia sikit-sikit apa yang kita ada lah. Bukan yang kita pandai sangat pun. Lepas tu dia datang tempat saya belajar sikit-sikit. Jadi boleh jadi kawan macam tu lah. Dan lama-lama tu dia ajak sini dan kita terus buat lah. Jalan terus kita apa yang kita boleh buat. Sebab kita jadi pun dekat PKP. Job pun tak berapa cantik dah masa tu. So kita mula buat ni. Mula buat sama-sama bilat sama-sama lah macam tu lah. Walaupun nampak mudah, tugas menyembur cat memerlukan pengamatan yang baik. Helmet pelanggan yang dikendali Pak Din kadangkala diterima dengan pelbagai cabaran. Setiap celah pada cengkerang harus diperhalusi berulang kali agar mendapat permukaan yang licin dan rata. Masa yang diambil pula bergantung kepada kondisi yang perlu diperbaiki. Sehari tu insyaAllah boleh bersiap. Tak ambil masa lama. Tapi dia bergantung kepada shell dia ni. Kalau shell dia ni ada problem. Sebab kadang tu benda lama ni, dia punya macam resin dah kering. Dia senang naik bubble. Itu akan jadi masalah lah. Itu ambil masa sikit lah. Kita nak undercoat, nak epoxy balik lama. Kalau macam shell cantik, sehari boleh siap dah.
Tapi nak ambil sampai tahap polish tu ambil 2 hari lah. So kita settlekan sehari. And then kita bake sehari dulu bagi dia kering elok-elok. Baru kita boleh gosok untuk polish. Berpandukan pengalaman bekerja sebagai tukang jahit seluar denim sebelum ini, ia memberi kelebihan kepada Ijoy untuk membuat kemasan dalaman topi keledar. Tidak kekok dan teliti, setiap bahagian yang perlu dijahit dilakukan dengan kemas mengikut spesifikasi asal. Masa yang diambil untuk menyiapkan sesebuah topi keledar adalah bergantung kepada jenis bahan yang ingin digunakan. Kemasan yang baik memerlukan masa untuk dihasilkan, namun tidak melebihi sebulan untuk menyiapkan sebuah topi keledar. Pilihan bahan pula sama ada asli ataupun baharu yang dibuat semula dan ia akan menjadi penentu kepada keseluruhan kos restorasi. Kos untuk repair helmet ni dia bergantung pada helmet lah. Kalau macam bahan-bahan saya ambil kebanyakannya dekat Malaysia lah. Kalau macam belt ni dia nak part yang macam original, so saya terpaksa ambil yang daripada luar, daripada US ataupun UK. Itu kena order daripada sana. Dan bergantung pada apa yang kita buat. Kalau full restore dalam 1 bulan macam tu untuk siap sebiji helmet lah. Maknanya padding semualah, dia punya getah siap pasang dengan finishing semua lebih kurang dalam sebulan ke. Kalau macam buat padding saja dalam 2 minggu macam tu. Kerja-kerja menjahit kemasan dalaman topi keledar ini biasanya dilakukan pada waktu malam hingga ke awal pagi. Ini kerana ia memerlukan fokus dan ketenangan untuk menghasilkan kemasan yang halus walaupun tidak terlihat ketika dipakai. Selain menjadi tukang yang melakukan restorasi, Ijoy juga merupakan pengumpul topi keledar klasik tahun 80 dan 90-an. Koleksi pribadinya mencecah hampir 30 buah topi keledar pelbagai jenis dan model yang diperolehi melalui atas talian dan kenalan. Setiap daripadanya adalah asli dan mempunyai kisah nostalgia tersendiri. Macam nak tahu satu helmet asli ataupun tidak? Selalu dia akan ada line merah ni lah. Line merah ni ataupun biru. Lepas tu dia punya corak fiber dia tu corak dia macam diamond lah, boleh tengok kat sini. Garis merah dan dia punya peletakan ialah kiri, kanan dan tengah. Kiri, kanan, tengah. Okay. Kalau macam ni helmet yang asli berapa harga dia lebih kurang? Ini kalau full original macam ni, stiker original semua. Ikut saiz juga. Kalau saiz macam ni lebih kurang 3,500 macam tu. 3,500. Daripada keseluruhan koleksi, topi keledar ini merupakan kesayangan Ijoy kerana restorasi yang dilakukan menjadikan statusnya kepada jarang dan terhad. Yang ni condition convert, bukan full original lah. So dia daripada 3 biji helmet, so dia jadi satu. Sebab model yang ni Magnum LTD dia tak ada colour ni. Colour kuning tak ada. So daripada model lain saya ambil, saya jadikan model Magnum LTD. Anggaran harga dia jadi gabungan daripada 3 buah helmet yang lain? Siap upah buat semua dalam 13 macam tu. Tak jual lah kot. Saya nak buat balik pun rasanya susah nak dapat lah. Disebabkan populariti topi keledar klasik ini semakin meningkat naik pada masa kini, terdapat pemilik yang sanggup menjual dengan harga puluhan ribu. Ia mungkin kedengaran tidak masuk akal untuk sebuah topi keledar dijual dengan harga sedemikian. Namun, ia subjektif kepada para peminat dan pengumpul barangan klasik yang jarang. Bagi saya, kita tengok kita punya kemampuan lah. Kalau kita tak ada bajet untuk beli helmet macam ni, tak perlu pun. Sebab kita boleh pilih yang convert ataupun yang kopi. Kebanyakannya yang beli helmet berpuluh ni memang orang yang ada duit. So mungkin sebab dia orang nakkan kepuasan tu. Memang dia orang akan beli juga.